perubatan Islam tu Ustaz akan bagi dalam bentuk rakaman pembentangan yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan yang bentang tajuk tersebut lah. Okey. Jadi awak boleh tengok slide Ustaz bagi, iaitu bab 9. Kandungan topik bagi bab ni kita akan tengok elemen saintifik dalam ibadah. Ibadah tentu yang kita akan pilih iaitu wuduk, solat, puasa dan beberapa amalan sunat lah. So apa itu ibadah? Ibadah ni apa yang kita buat, disukai oleh Allah, kan? Dan benda tu berlandaskan syariat Islam lah, kan? Ibadah. Dan ibadah ni dia pecah juga kepada ibadah khusus dan ibadah umum. So ibadah khusus ni yang rukun Islam tu lah, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Okey, manakala ibadah umum merujuk kepada pengabdian diri kita kepada Allah lah, dan dalam urusan keduniaan kita. Kan, tak kira lah makan ke, minum ke, kerja ke, belajar ke, tu semua ibadah umum. Tapi sekarang ni kita fokus pada ibadah khusus dan beberapa ibadah sunat yang lain lah. Okey, so kita tengok dulu yang pertama, iaitu berkenaan dengan wuduk. Wuduk, semua tahu wuduk, kan? Wuduk ni dia ada hukum wajib dan sunat. Wuduk ni wajib bila kita nak menunaikan solat, bila kita nak tawaf, kan, bila kita nak pegang Al-Quran, kan. Ia akan jadi sunat bila kita nak, contohnya kita nak mengawal kemarahan, ataupun kita hanya nak membaca Al-Quran, kita tak nak sentuh tapi kita nak baca Quran saja. Jadi itu sunat, kan. Ada banyak lagi lah. Okey, jadi wuduk ni, so kita tengok ada beberapa dalil Al-Quran yang menyentuh berkenaan dengan wuduk ni, iaitu antaranya surah Al-Ma'idah ayat 6. Kalau kita tengok kat situ, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat. Jadi kat sini kita boleh nampak bila kita nak ambil wuduk, iaitu bila kita nak mengerjakan solat. Jadi kat situ kita boleh nampak bahawa wajiblah kita ambil wuduk bila kita nak solat. So macam mana cara? Dalam Al-Quran sendiri dah beritahu rukun-rukun solat tu, rukun-rukun wuduk tu macam mana. Antaranya yang pertama sekali, yang kita tahu niat lah, kan. Dan seterusnya iaitu basuh muka, dan basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan kaki, kedua belah kaki. Okey, kan. Jadi kalau nampak yang highlight warna merah tu memang merujuk pada wuduk lah. Dan yang selebihnya yang ayat di bawah tu, di selebihnya, iaitu dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Jadi ayat bawah ni dia merujuk pula kepada tayamum. Kan, dalam satu ayat dia menyentuh dua ibadah, kan, wuduk dan tayamum. Jadi dia ada disebut kat situ bila kita dalam perjalanan, contohnya susah nak dapat air, kan, ataupun kita ada penyakit yang tak boleh kena air, contohnya, ataupun dan sebagainya lah. Jadi kalau tak ada air, kita boleh ambil tayamum dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi inilah antara maknanya pensyariat wuduk tu, berkenaan dengan wuduk. So kita boleh dapatkan daripada dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah, kan. Okey. So kita tahu secara terperinci cara nak melakukan ibadah wuduk ni ialah dengan berdasarkan sunnah lah. Maknanya kita tengok dari segi cara Nabi Muhammad berwuduk, kan. Kan, maksudnya kita nak ikut cara yang betul ialah kita merujuk pada cara Nabi Muhammad berwuduk. Okey, so wuduk ni, tadi kita dah sentuh dari segi dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kita tengok juga dari segi saintifik.
kita akan nak relatekan sikit dengan saintifik lah, sebab kita nak tengok elemen saintifik. Bab ni kita nak rujuk pada elemen saintifik. So pakar neurologi telah membuktikan bahawa air wuduk dapat menyejukkan dan melegakan otot dan saraf tubuh manusia. Dan ada saraf-saraf kat tangan kaki kita ni, bila kita ambil wuduk, ya baguslah untuk nak stabilkan kepekatan minda dan sebagainya lah. Ni secara umum je lah. Kita akan tengok lebih mendalam lagi dalam slide seterusnya. Okey, so antara kebaikan berwuduk ni dari segi saintifiknya ialah, yang pertama, mengaktifkan spot biologi saraf. Apa benda ni? Spot biologi saraf ni apa? Kan? So kita tengok lagi. Berwuduk juga boleh menghapuskan kuman-kuman, menstabilkan nilai pH. Okey, mencegah kuman penyakit dan mikroorganisma daripada permukaan kulit, menghalang jangkitan pernafasan, mengurangkan kadar jangkitan pernafasan, membantu regenerasi kulit. So kita akan tengok satu-satulah semua ni So okey, yang tadi yang saya beritahu mengaktifkan spot biologi saraf tu. Spot biologi saraf ni ialah titik-titik akupunktur yang ada dalam yang ada pada tubuh badan kita. Okey, so kita nak tengok kajian yang dibuat oleh Qurratul Aini binti Fatah Yasin ni. Dia ada sentuh berkenaan wuduk dalam Al-Quran serta mukjizatnya ke atas rohani dan jasmani manusia. So saya bagi juga kajian ni kepada dalam Google Classroom, nanti awak boleh tengok secara terperinci lah. Okey, so dekat sini ada sebut bahawa yang saya sentuh kena dengan spot biologi manusia tadi tu. Okey, kejap Okey, so spot biologi saraf tu tadi ialah dia merujuk kepada titik akupunktur lah. Berdasarkan rawatan tradisional Cina, dia dipercayai terdapat 2000 titik akupunktur pada badan seseorang. Di antara titik-titik tu termasuk dalam bahagian-bahagian kena ambil wuduk tu. Kan, contohnya dekat telinga, dekat muka, dekat tangan, dekat kaki. Jadi ada beberapa titik akupunktur ni termasuk dalam bahagian-bahagian tubuh yang sebahagian daripada anggota wuduk lah. Jadi terdapat beribu-ribu titik akupunktur lagi yang terdapat pada anggota wuduk lain seperti muka, kaki dan sebagainya. So boleh tengok gambar ni. Yang ni. Jadi ni semua kita boleh kata anggota wuduk kan. Tangan, kaki, telinga, muka dan sebagainya. Jadi kita bukan nak tengok yang ni, tapi kita nak memberitahu bahawa dengan kita ambil wuduk ni, dia maknanya aliran air ataupun tindakan kita, iaitu bila kita ambil wuduk kan, biasa kita akan sentuh kan, kita akan sentuh, kita akan gosok-gosok kan, dan kita urut-urut kan, contohnya dekat anggota wuduk tu. Jadi dengan usapan dan gosokan dan urutan pada titik-titik tersebut, dia akan merangsang, dia akan memberi rangsangan yang mampu mengubati pelbagai penyakit yang terdapat pada manusia. Kan. So dan awak boleh tengok juga yang ni Ustazah jumpa daripada blog ni, tapi dia ambil sumber daripada kajian Rosminah Haji Bakang ni. Kalau tengok sebab Ustazah cari tak jumpa, tapi memang dia ambil daripada kajian Rosminah tu. Jadi kita boleh ambil lah kat sini kalau yang menurut kajian ni dia beritahu sebanyak 700 titik sensitif kan, tapi 66 daripadanya termasuk dalam kawasan wuduk utama umat Islam. Okey, yang ni lah titik-titik sensitif ni lah kita panggil sebagai, dalam bahasa Melayu dia kawasan aktif biologi. Ada bahasa Inggeris dia ialah biological active spot bases. Kan. Jadi orang Cina dia banyak kaji tentang titik-titik akupunktur ni. Sebab mungkin bila kita sentuh bases ni, dia boleh merangsang
So kita bila ada rangsangan pada titik-titik ni, ia akan memberi kesan positif lah pada kesihatan seseorang. Contohnya menurut Dr. Mogamed ni, dia kata kalau kita basuh muka kan dengan air, kita boleh mematikan banyak kuman contohnya kan. Dan apabila kita sentuh muka masa kita berwuduk, dia boleh mengecas mula sistem saraf dan memberi kekuatan baru kepada organ-organ seperti usus, perut, undi kencing serta sistem peranakan. So kalau kita tengok lagi, kalau kita basuh kaki kanan contohnya, kita gosok kaki kanan kita tu, sistem saraf yang berfungsi ialah tulang, usus, pankreas, thyroid dan pinggang. Kan, itu kaki kanan. Kalau kaki kiri pula, ia akan merangsang kelenjar pituitari dan kawasan otak yang mengawal sistem endokrin. Kan, jadi banyaklah sebenarnya kan kebaikan daripada wuduk tu. Jadi antaranya lah mengaktifkan spot biologi saraf ni yang kita panggil bases tadi tu. Kan. Jadi kalau tengok slide Ustazah ni 700 bases. Jadi 65 termasuk dalam wuduk. Okey, jadi kalau hydromassage ni maksudnya menyapu muka. Wuduk bahagian muka akan aktifkan sistem saraf ginjal dan genital. Okey, dan banyak lagi lah. Dan ni awak boleh baca lagi. Banyak, maknanya urutan kita pada titik-titik ni boleh merangsang. Contohnya kita ambil wuduk kan, sekaligus kita urut-urut kan, kita gosok-gosok kan, kita bagi tekanan pada bahagian tersebut kan. Jadi bila adanya rangsangan tu, dia akan memperbaiki sistem-sistem dalam badan kita ni. Itu antaranya. Okey. So boleh nampak kat situ lah. Okey, dan seterusnya mencegah kuman penyakit mikroorganisma. Okey, ada bahagian-bahagian tertentu pada badan kita ni yang boleh menjadi punca punca penyakit kan. Boleh jadi punca penyakit. Jadi bila kita ambil wuduk ni, dia boleh cegah lah daripada kuman penyakit ni. Antaranya biasanya dekat permukaan kulit kita ni banyak peluh-peluh, sel kulit mati, wabak-wabak virus dan sebagainya. Contohnya lah, berdasarkan doktor dari Alexandria University ni, dia memberitahu bahawa gambar yang tak senonoh sikit kat situ. Okey, jadi beritahu bahawa bila kita ambil wuduk, kita masukkan air dalam hidung, dia boleh menghapuskan kuman-kuman yang ada pada buluh hidung. Komo juga boleh singkir sebanyak 40 bilion kuman dan sisa makanan dari dalam mulut. Kat mulut kita ni lagilah tak terkira bilangan kuman-kuman, jangkitan-jangkitan penyakit dan sebagainya lah. Jadi mulut dah tekak ni, dia boleh jadi punca risiko pelbagai jenis penyakit lah kan. Jadi bila kita berwuduk kan, kita komo kan, jadi dia sekaligus menghapuskan kuman-kuman tu, kuman-kuman jangkitan tu. Dan contoh lain lagi ialah membasuh tangan, kan. Dan membasuh tangan semasa berwuduk ni turut menepati kaedah standard dalam bidang perubatan. Jadi dengan basuh tangan ketika berwuduk ni juga boleh jadi cara untuk kita cegah serangan wabak kat tangan ni lah. Boleh jadi punca tersebar penyakit jangkitan pernafasan dan sebagainya kan. Contohnya penyakit apa? Cirit-birit, infeksi, ada radang paru-paru dan sebagainya, semua boleh daripada tangan. Sebab itulah kita boleh nampak kat sini kebaikan wuduk tu. Kan. Jadi dengan ambil wuduk ni, dia boleh menghalang jangkitan pernafasan, dia boleh mengurangkan kadar jangkitan pernafasan, iaitu dengan mengeluarkan patogen virus yang terdapat daripada tangan kita. Okey, kita masuk solat pula. Solat ni yang penting sekali ialah kesempurnaan solat kita. Macam mana kita nak dapatkan solat yang sempurna, iaitu dengan kita khusyuk dalam menunaikan solat. Macam mana cara kita nak khusyuk dalam menunaikan solat?
Antaranya kita kena faham bacaan solat. Ini antara gambar-gambar yang kita boleh tengok cara yang betul takbiratul ihram, kan, cara yang betul nak kita mendakap tangan dan sebagainya. Okey. Dan ni cara yang betul kita nak sujud, duduk dan duduk tahiyat dan sebagainya. Dan ni cara yang betul bila kita nak sujud. Kita kena pastikan 7 anggota sujud ni kenalah, kan, iaitu dahi, hidung, 2 belah tangan, 2 belah tapak tangan, 2 belah lutut dan jari kaki kita. Okey. So kita nak kaitkan ibadah solat ni dengan elemen saintifik. Antaranya baik untuk jantung, boleh menenangkan otak, dapat mengurangkan tekanan, dapat bagus dari segi otot kita. So kita boleh tengok kat sini contohlah, kan. Maknanya lingkaran kita solat tu lengkap 360 darjah, kan. Okey, jantung. Okey. So sebenarnya mungkin ada yang tertanya-tanya, kan, Ustazah selama ni bila awak bentang Ustazah suruh letak poin-poin saja, kan. Kan, tapi slide Ustazah penuh dengan ayat, kan. Ia lain, awak tak boleh samakan Ustazah dengan pembentangan awak tu, kan. Sebab pembentangan awak tu maknanya Ustazah nak tengok dari segi kepandaian awak membentang, kan. Mungkin awak nak bila nak bekerja nanti, maknanya dia automatik macam dalam masa sama Ustazah mengajar cara bentang yang betul, kan. Tapi Ustazah ni bukan nak membentang untuk bekerja dan sebagainya, tak. Tapi Ustazah ni nak menyampaikan ilmu. Jadi slide yang Ustazah ada ni kenalah penuh dengan fakta-fakta, maklumat-maklumat yang diperlukan, kan. Sebab apa? Sebab nanti slide awak akan ulang kaji slide Ustazah, kan. So kalau kalau Ustazah letak poin saja, adakah awak faham poin yang Ustazah letak tu? Jadi Ustazah kena letak penuh ni lah untuk kegunaan awak ulang kaji selepas ni, kan. Okey, dan seterusnya, so kita nak tengok kebaikan solat dengan jantung. Okey, so pergerakan rukuk, kita sujud dan kita duduk tu merupakan keadaan di mana keadaan rehat pada jantung kita. Kan. Jadi dan memanjangkan jangka hayat jantung dan mengelak pengecutan salur darah. Jadi bila kita rukuk, sujud dan duduk dan sebagainya, jantung kita banyak berehat lah. Dan pada waktu tu, pada waktu sujud tu, kadar denyutan jantung kita paling lemah. Maknanya jantung kita tak bekerja keras lah. Sebab apa? Sebab kita sujud, kedudukan kepala kita tu lebih rendah daripada jantung. Jadi jantung ni tak perlu nak pump. Sebab apa? Sebab kalau kita berdiri, kan, kalau kita duduk macam ni, kan, kepala kita kat atas, kan, jantung kita kat bawah. Jadi dia memerlukan orang kata kerja keras lah untuk nak pump darah pergi naik ke otak tu. Berbanding kalau kita sujud, kedudukan otak kita bawah pada jantung. Jadi dia tak perlukan usaha yang tinggi lah, kan. Sebab apa? Kita ni ada faktor graviti, daya tarikan graviti. Jadi mudah bila tersujud tu, mudah untuk darah mengalir ke otak. Jadi darah tu dibawa oksigen. Jadi sebab tu otak kita akan rasa segar, kan, sebab kita cukup oksigen bila kita sujud. Kan. Okey, dan menurut Abdullah Al-Qari, sujud juga menyebabkan tulang dada kita terangkat. Jadi rongga dada kita besar, paru-paru kita mengembang. Jadi automatik udah oksigen tu mudah nak masuk. Kita orang kata maknanya baguslah, kan, untuk paru-paru dan jantung dan sebagainya. Jadi sujud ni paling maknanya paling bagus untuk sistem pernafasan dan paling bagus untuk organ-organ lain dan seterusnya, kan. Dan bagus juga untuk otot-otot dan sebagainya lah. Okey, itu jantung. Okey, dan seterusnya iaitu otak. Otak. Okey, antaranya bila tamak ninah, kan, kita ada sujud dan tamak ninah, kan.
kita ada rokok dan tamak ninah kan. Jadi pada waktu ni, waktu kita tamak ninah ni, kita apa ni orang kata, kita lepas rokok tu kita tamak ninah kan. Maknanya kita berhenti sekejap. Kita tak boleh solat yang terlalu laju kan. Rokok tu laju, tak boleh. Kita kena ada tamak ninah tu. Dalam keadaan kita tamak ninah ni lah, iaitu otak kita mencapai tahap ketenangan. Gelombang otak kita ada tahap ketenangan, iaitu apa ni ada gelombang-gelombang lah. Adalah gelombang dia tertentu tu, gelombang kat otak kita tu. Jadi ada beberapa saintis dia buat kajian di mana ketika tamak ninah ni diuji uji otak kita. Adalah halat dia kan. Saintis tu dia buat diuji tamak ninah dengan otak. So dia tengok ada gelombang-gelombang tertentu lah dekat otak ni yang menunjukkan bahawa bila tamak ninah, otak kita tu dalam keadaan tenang. Tenang yang maksimum lah kan. Jadi dan pada waktu tu mental dan emosi kita pun jadi tenang lah. Jadi maknanya stabil kan. Dan bila emosi dan mental kita stabil, dia akan meningkatkan lagi daya ingatan. Maknanya otak kita ni berfungsi dengan berfungsi dengan baik lah pada waktu tu kan. Contohnya jadi kita akan lebih mudah tidak balas pada rangsangan dan sebagainya. Banyak manfaat lah. Itu antara manfaat kepada otak kita lah kan. Okay, seterusnya bila kita kita sujud kan. Sujud bila kita kita kedudukan kepala di bawah, ia akan meningkatkan kemampuan otak kita. Kan. Maknanya otak kita akan lebih cepat berfungsi dia tu. Berfungsi dengan baik lah kan. Sebab apa? Sebab waktu kita sujud tu juga oksigen sampai ke otak kita tinggi kan. Jadi banyaklah maknanya banyak kajian-kajian dibuat oleh bukan saja orang Islam, termasuk juga orang bukan Islam kan. Contohnya buku The Brain Book tu, How to Increase Your Intelligence dan sebagainya. Banyak sangat maknanya membuktikan rukun-rukun solat tu kebaikan dari sudut saintifik kan. Dan satu lagi kajian dibuat oleh inilah saintis ni, Ustazah nak sebut takut salah kan. Jadi boleh tengok situ. Jadi Ning Siu Chok kan. Tak apalah, betul lah tu kan. Jadi dia kaji berkenaan dengan perubahan kimia apabila otak aktif. Jadi dia guna sejenis alat iaitu EEG. Ni ada satu kumpulan dulu dia pernah bentang berkenaan dengan EEG ni, iaitu berkenaan dengan penyembelihan haiwan. Saya ingat lagi dia buat kajian terhadap kepada otak haiwan tersebut menggunakan EEG kan. Jadi ni kita nak maknanya saintis ni dia kaji otak manusia lah, bukan otak haiwan, otak manusia, di mana dikaji yang ni berkait juga dengan yang tadi tu lah, yang kata gelombang otak tadi kan, iaitu bila tamak ninah ni. Ni sebenarnya pada keadaan, iaitu keadaan berdiri seketika sebelum sujud sebagai peringkat paling tenang ketika bersolat. Boleh tengok kat situ. Saya bukan Islam dah diberitahu bahawa keadaan itu adalah tamak ninah. Jadi maknanya bila dia buat kajian tu, ketika orang tengah tamak ninah, dia nampak gelombang isyarat alfa tu meningkat secara mendadak, iaitu menunjukkan bahawa seseorang itu dalam keadaan tenang. Kan. Jadi bila kita dalam keadaan tenang, jadi otak kita ni dapat memberi tumpuan yang tinggi lah. Dia memperkuatkan lagi kuasa otak kita tu. Kan. Jadi itu antara manfaat rukun-rukun dalam solat tu. Okey, dan seterusnya otot. Ni dari segi otot pun bagus juga. Contohnya sujud boleh melancarkan perjalanan darah kan. Sujud juga boleh membuatkan otot mengembang.
Sama jugalah membantu pengaliran darah. Bila kita sujud kan, kita letak lutut dulu baru kita letak tangan kan. Tapi bila kita bangun, kita angkat tangan dulu baru kita lutut kan. Jadi pergerakan itu membantu keseimbangan belakang badan dan tulang belakang. Solat ni dia banyak pergerakan tubuh kan. Berdiri, sujud, rokok kan. Dia boleh kita katakan sebagai senaman ringan lah. Jadi bila otot kita ni banyak bergerak, lagi-lagi bila kita solat kan, solat 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat dan sebagainya, jadi bagus untuk otot kita. Jadi solat ni juga boleh sama seperti terapi fizikal yang jika dilakukan secara berterusan dan betul menghasilkan kesan positif terhadap tubuh, kan, itu antaranya. Okey. Dan kajian dibuat oleh Fatimah Ibrahim pula. Dia memberitahu bahawa Ustazah highlight yang itulah, Ustazah akan baca apa yang Ustazah highlight tu. Untuk mendapatkan komposisi tubuh terbaik adalah dengan melakukan 5 perkara. Ni yang Ustazah sebut pada awal tadi tu kan, iaitu untuk dapatkan komposisi tubuh yang terbaik, kita nak dapat tubuh badan yang baik, yang terbaik, kita kena buat 5 perkara ni. 1, kena solat 5 kali sehari. 2, kita kena faham bacaan dalam solat. 3, kita kena solat berjemaah. 4, kita kena rokok dengan betul, iaitu 90 darjah. Kelima ialah kita kena lentikkan jari kaki kita bila kita sujud dan juga tahiyat akhir. Antaranya bila kita solat berjemaah, ia akan lebih baik daripada kita solat bersendirian. Sebab apa? Dia melibatkan cas-cas. Kan bila kita solat jemaah, kita kan ada soft kan. Kita kena, sebab tu kita kena dekat, kita kena bersentuh bahu kan. Sebab bila kita bersentuh bahu, kita akan saling bertukar cas dengan apa ni? Dengan orang lain lah, kan. Kita dalam badan kita ni ada cas positif, negatif. Jadi kita akan saling, maknanya cas ni akan berpindah antara satu sama lain. Solat pun bagus untuk mengurangkan masalah sakit pinggang. Okey. Dan solat juga bagus untuk menguatkan, meningkatkan kekuatan tenaga batin. Kan. Jadi dia mengelakkan daripada mati pucuk dan sebagainya kan. Dan wanita hamil pun maknanya bagus. Maknanya solat ni bagus untuk wanita hamil juga, di mana dia boleh memudahkan wanita melahirkan anak kan. Dan buah dada pun akan lebih baik untuk penyusuan, kan. Dan dia akan boleh mengelakkan daripada sakit buah dada dan sebagainya. Dan rukuk dan sujud tu juga boleh meningkatkan peredaran darah ke rahim, kan. Jadi baguslah kan, dari darah tu maknanya sampai kepada rahim kan. Baguslah untuk hamil kan, ada baby kat rahim kan. Jadi perlukan lebih banyak aliran darah yang betul lah untuk sampai kat situ. Jadi boleh dapat gizi yang cukup pada baby kan. Tapi tak elok solat ni tak boleh kepada orang yang wanita haid. Sebab apa? Dia berkait dengan yang tadi tu. Kalau perasan tadi kan, meningkatkan peredaran darah ke rahim. Jadi pergerakan tadi tu, maknanya berbahayalah bagi wanita haid ni. Sebab apa? Posisi sujud dan rukuk ni boleh meningkatkan peredaran darah ke rahim. Jadi bila kita dalam keadaan haid dan kita melakukan pergerakan tersebut, dia akan meningkatkan lagi pengeluaran darah tu. Banyak darah akan keluar banyak lah kan. Jadi bukan setakat darah yang kotor saja, termasuk darah yang bersih juga akan keluar sekali. Jadi darah tu tak akan hilang banyak darah lah kan. Jadi ia akan menyebabkan wanita tu terdedah pada banyak penyakit lain, penyakit lelah dan sebagainya kan. Anemia, iaitu anemia ni adalah kekurangan zat besi, banyak hilang darah dan sebagainya. Jadi sebab itulah sebenarnya bukan saja-saja apa yang Allah buat ni kan, ada hikmah di sebalik amalan sunat. Kita akan sentuh 2 amalan sunat, iaitu tahnik dan tidur. So siapa yang tak pernah tahu tahnik tu apa, boleh tengok gambar ni lah, ni contoh lah kan. Okey, so apa itu tahnik? Dari segi bahasa, tahnik ialah terlangit di dalam mulut. Okey, so dari segi syarak, iaitu amalan tahnik ni ialah
buah tamar tu dia ambil biasanya kita minta tahnik ni daripada kita minta orang soleh lah, orang soleh ataupun ulama kan, kita minta dia untuk buat tahnik pada bayi, anak kita kan. So dia akan ambil buah tamar tu, dia akan kunyah-kunyah, lalu dia ambil tu dia akan digosok pada lelangit bayi kan. Dan amalan tahnik ni sunat lah, sunat saja. Okey, so dia sangat bagus lah. Amalan ni sangat bagus untuk melatih bayi makan kan. So dia ada, kita akan tengok dari segi saintifik. Amalan sunat ni kita nak tengok dari segi saintifik, iaitu bayi yang baru lahir biasanya dia kurang kadar gula dalam darah dia kan. Jadi bila kita guna buah kurma ni, tamar ni buah kurma lah, kita boleh meningkatkan kadar gula dalam darah bayi tersebut kan. Dan satu lagi, bila kita menggunakan buah tamar yang telah dikunyah dan bercampur dengan air liur, ia sangat bagus untuk memudahkan proses penghadaman bayi. Ini kerana buah kurma ni dia mempunyai glukosa yang mudah diserap. Kita pernah belajar sebelum ni kan, makanan-makanan sunnah kan. Okey, maknanya gula yang ada dalam buah kurma ni sangat mudah cerna dan mudah diserap lah. Jadi ia dapat meningkatkan dengan cepat lah kadar gula dalam darah bayi. Dan satu lagi, buah kurma ni sangat selamat untuk diberikan kepada bayi kerana kuman tak boleh hidup di buah tamar. Ni terbukti dari segi saintifik lah kan. Okey, itu sahaja berkenaan dengan tahnik. So kita tengok pula tidur. Amalan sunat tidur. So kita nak tengok kita sekarang ni bersentuh berkenaan dengan as-sunnah dan juga sains kan. So tidur ni salah satu daripada sunnah Nabi. Kan, tidur pun ada, maknanya cara kita nak tidur pun kita kena ikut cara Nabi Muhammad kan. Maknanya cara Nabi Muhammad tidur tu adalah cara yang terbaik lah kan. Antaranya Qailullah. Qailullah ni ialah day napping, maknanya kita tidur sebentar pada waktu tengah hari. Ni termasuk sunnah Nabi. Nabi biasa buat kan. Jadi tujuan dia untuk kita nak segarkan tubuh badan kita. Kasi kita dah banyak kerja kan waktu siang kan. Jadi kita rehat sekejap pada waktu tengah hari ni. Jadi bila kita bangun tu, kita akan segar dan sebagainya. So kita nak tengok, maknanya dari segi saintifik dia, Qailullah ni boleh meningkatkan tumpuan, boleh meningkatkan daya kreativiti, boleh meningkatkan daya menyelesaikan masalah, boleh meningkatkan produktiviti. Kan. Jadi tidur selama 15 hingga 20 minit ni dah cukup untuk kita nak kembalikan balik tenaga kita. Kan. Jadi, tapi pastikan jangan terlalu lama lah. Cukuplah sebanyak 20 minit saja kan. Dan dia macam kita charge lah balik tubuh badan kita kan. Lepas kita dah banyak guna bateri tu kan, kita charge balik dengan tidur. Dan cukuplah dengan 20 minit sahaja kan. Jadi dari sudut saintifik pun kita dah boleh nampak. Satu lagi, sunnah Nabi berkenaan dengan tidur ni, tidur tak boleh secara meniarap. Maknanya kita kena tidur mengiring kan, mengiring. Jadi dan sebelum tidur pun kena ambil wuduk. Ni semua cara Nabi Muhammad tidur kan. Dan terbukti oleh pakar-pakar perubatan. Pakar perubatan pun mencadangkan untuk kita tidur dengan dua cara ni. Dua kedudukan ni lah. Antaranya ialah kita mengiring. Jadi sunnah Nabi tadilah kan, mengiring, berbaring di sebelah kanan kan. Dan kita juga boleh menelentang kan. So boleh tengok gambar ni. Ni yang the best sleeping position ialah on your side. Satu lagi on your back. Ni dua tadi. Menelentang dan juga mengiring. Yang tak bolehnya ialah meniarap macam ni. Sleeping on your stomach ni. Ini tak bagus kan. Okey, so sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.